Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz Arab semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera di samping keluarga tercinta dan berada dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang mata pelajaran adab dengan merujuk buku teks Kafah terbitan Ma'ins. Bagi siapa-siapa yang belum memiliki buku ini, bolehlah melayari pautan yang dipaparkan untuk mengakses atau mendapatkan buku ini dalam versi e-book. Alhamdulillah, pada petang ni kita akan sama-sama berbincang tentang tajuk adab bermesyuarat ataupun bermuzakarah. Bermesyuarat atau bermuzakarah. Tajuk ini adalah tajuk yang agak penting juga kerana seringkali keluar dalam peperiksaan UKK. Soalan-soalan yang berkaitan dengan adab bermesyuarat ataupun bermuzakarah. Mari kita lihat dialog yang terdapat pada halaman 11 ini sebagai mukadimah tentang adab bermesyuarat. Wahai rakan sekalian, agama Islam amat mementingkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan sesama manusia bagi memperolehi kedamaian dan keamanan. Saya setuju dengan ucapan awak itu. Sesungguhnya kata-kata yang baik ialah ucapan yang mengembirakan, memberi manfaat serta dapat merapatkan hubungan sesama manusia. Jadi berdasarkan dialog ini, jelaslah bahawa Islam amat mementingkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan bagi menjamin kedamaian dan keharmonian. Dan Islam juga amat mementingkan kita supaya menjaga adab kita semasa memberi ucapan. Ucapan kita itu adalah yang mengembirakan dan memberi manfaat serta boleh merapatkan hubungan sesama manusia. Jadi itu adalah beberapa pengajaran yang terdapat dalam dialog yang saya bacakan tadi. Kemudian mari kita lihat info yang terdapat dalam muka surat ini. Mafhum daripada surah An-Nisa ayat 148, Allah tidak suka kepada perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk menedahkan kejahatan orang, kecuali orang yang diiniakan. Ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah mafhum daripada surah An-Nisa yang menceritakan tentang Allah tidak suka kepada ucapan-ucapan buruk yang dikeluarkan oleh manusia. Jadi kita hendaklah menjaga ucapan dan percakapan kita supaya ianya tidak menyakiti hati orang lain dan boleh membuatkan hubungan kita menjadi renggang. Itu peringatan Allah SWT yang digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 148. Dan mari kita lihat muka surat 12. Dalam muka ini kita akan lihat maksud bermesyuarat. Apakah yang dimaksudkan dengan bermesyuarat ataupun bermuzakarah? Mesyuarat merupakan satu perbincangan berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara bagi mencapai satu keputusan dan persetujuan terbaik untuk kebaikan bersama. Perbincangan tersebut mesti berteraskan kepada akal yang sihat. Haruslah mempunyai pemikiran yang bernas serta percakapan yang baik. Ini bertujuan untuk menyelesaikan atau menentukan kebenaran, kebaikan dan mendapat manfaat bersama. Jadi, mesyuarat ini bermaksud perbincangan berkaitan sesuatu isu ataupun suatu perkara untuk mencapai keputusan dan persetujuan yang
baik, untuk kebaikan bersama. Dan perbincangan tersebut mestilah berteraskan akal yang sihat, bukan yang mengarut-ngarut. Jadi akal yang sihat ni boleh menyelesaikan masalah dengan mengeluarkan pemikiran ataupun idea-idea yang bernas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu adalah maksud mesyuarat. Okey. Jadi Ustaz harap semua boleh memahami apakah yang dimaksudkan dengan mesyuarat dan muzakarah, iaitu cara kasarnya maksud mesyuarat atau muzakarah ni adalah perbincangan dalam menyelesaikan satu isu ataupun masalah untuk kebaikan bersama. Kemudian mari pula kita lihat dalil bermesyuarat, dalil daripada Al-Quran tentang mesyuarat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran ayat 159. Artinya, maka disebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Di dalil ini jelas Allah menyuruh kita supaya kita bermesyuarat, bermesyuarat dalam menyelesaikan segala masalah dan urusan. Kerana dengan mesyuaratlah kita dapat menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik dan terancang. Kemudian kita lihat di muka surat 14, doa memulakan mesyuarat. Di sini dinyatakan juga doa sebelum kita memulakan mesyuarat, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wal qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a ya fattahu ya alim nawwir lana qulubana binuri ma'rifatik waftah lana futuhal arifin. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, ilmu yang diterima, rezeki yang luas. Wahai yang maha membuka dan wahai yang maha mengetahui, sinarilah hati kami dengan cahaya pengetahuan dan bukakanlah kami dengan kebijaksanaan-Mu. Yang ini adalah salah satu contoh doa yang boleh kita baca sebelum kita memulakan sesuatu mesyuarat. Ini adalah termasuk dalam adab-adab mesyuarat, iaitu memulakan mesyuarat dengan doa. Dan antara doa yang boleh kita gunakan adalah doa yang tertera pada muka surat 14 ini. Kemudian di sini juga dinyatakan doa penutup mesyuarat. Selepas mesyuarat, elok juga kita bacakan doa, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan elok juga kita
iringkan dengan bacaan surah Al-As. Ini selalu kita buat setiap kali perjumpaan, perhimpunan dan mesyuarat, kita kena baca supaya Allah memberkati dan merahmati perjumpaan dan mesyuarat kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Dan mari kita lihat pula adab ketika mesyuarat. Adab ketika mesyuarat. Antaranya yang pertama ialah menghormati keputusan yang dicapai. Jadi setiap keputusan yang telah dicapai dalam mesyuarat tersebut, kita hendaklah menerimanya dengan hati yang terbuka, kerana keputusan sesuatu mesyuarat itu adalah keputusan yang disepakati oleh semua yang hadir dalam mesyuarat tersebut. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dalam mesyuarat, ketika orang menyuarakan buah fikiran ataupun idea-idea mereka, maka kita perlulah menumpukan perhatian dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, berbincang dengan aman. Berbincang dengan aman, kita hendaklah mengadakan perbincangan itu dengan aman dan tidak menimbulkan sebarang pergaduhan dan pertelingkahan, supaya perjalanan mesyuarat tersebut menjadi lancar. Kemudian yang keempat, antara adabnya ialah mengeluarkan hujah yang bernas. Mengeluarkan hujah yang bernas. Apa yang dikatakan hujah? Hujah ialah pendapat ataupun idea-idea yang bernas. Dalam mesyuarat kita naklah mengeluarkan idea-idea yang baik-baik. Bukannya yang merepek-repek ataupun sekadar nak buat lawak je ke ataupun tidak serius. Dalam mesyuarat kita hendaklah serius dan mengeluarkan idea yang bernas. Kemudian yang kelima, merancang waktu yang singkat tetapi padat. Ini penting dalam mesyuarat, ialah pengurusan waktu dalam mesyuarat. Tak perlu kita memperuntukkan ataupun menggunakan waktu yang terlalu lama untuk mencapai sesuatu keputusan. Jadi dalam waktu yang singkat, kita perlu buat keputusan dengan cepat. Kemudian antara adabnya yang lain, bukan medan pertengkaran. Bukan medan pertengkaran. Jadi jangan kita jadikan mesyuarat itu sebagai tempat untuk kita bergaduh dan bertengkar. Kemudian yang terakhir ialah menerima keputusan majoriti, iaitu kita hendaklah bersifat terbuka dan menerima segala keputusan yang telah diputuskan dalam mesyuarat, kerana keputusan sesuatu mesyuarat itu adalah keputusan majoriti. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada video kali ini. InsyaAllah kita akan sambung adab mesyuarat pada siri yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.